Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey. Semoga hari ini kita dipermudahkan segala urusan. Semoga kita memperoleh manfaat untuk kelas kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan sambung pengajaran kita ataupun pembelajaran kita untuk topik yang seterusnya. Okey, macam sebelum ni kita dah belajar mengenai tajuk yang keempat. Okey. Untuk hari ini kita akan teruskan kepada tajuk yang kelima, iaitu tajuk apa? Okey, nanti awak akan tahulah tajuk apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, saya nak awak tengok satu video yang saya tayangkan. Saya nak tunjuk ni, awak tengok satu video ni, iaitu bagaimana pokok ditanam, disemai dan di landscape untuk kecantikan rumah sebagai sampel dan juga untuk dijual. Pokok-pokok yang disemai atau ditanam seperti pokok buah-buahan, pokok bunga, pokok hiasan, pokok herba dan pokok ulam. Okey, kita tengok video yang saya tayangkan tu video mengenai apa? Apa yang boleh kita tengok mengenai satu, kalau awak tengok dia sebut landscape kat dalam video tu kan. Okey, kalau awak faham video ni dia nak tunjuk landscape keliling rumah dia, apa yang ada di keliling rumah dia, landscape dia macam mana. Okey, jadi hari ini berdasarkan video ni kita akan belajar mengenai tajuk yang kelima, iaitu reka bentuk landscape. Okey, awak semua boleh buka buku teks awak muka surat 48 untuk tajuk kelima ni. Okey. Seri landscape. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tajuk yang kelima, iaitu reka bentuk landscape. Okey. Awak semua boleh buka buku teks muka surat 48 untuk awak tengok dengan lebih jelaslah mengenai apa yang kita nak belajar hari ni. Okey. Tengok apa yang awak akan dapat, apa yang objektif pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, awak akan dapat dua benda, iaitu yang pertama memerihalkan sejarah perkembangan reka bentuk landscape, dan yang kedua menjelaskan prinsip reka bentuk landscape. Okey, hari ini kita akan cover satu bab. Okey, kita akan belajar sampai prinsip reka bentuk landscape ni saja. Okey. Okey, sebelum kita masuk ke sejarah perkembangan reka bentuk landscape ni, kita kena tahu dulu apa itu landscape. Okey, mesti ada yang tak tahu apa itu landscape. Okey, jadi landscape ni apa? Landscape ni ialah hiasan reka letak di luar rumah, sama ada secara semula jadi seperti tumbuhan, bukit, tasik ataupun buatan manusia seperti apa? Bangunan, pergola ataupun gazebo. Okey, itu untuk buatan manusia. Okey, macam mana landscape ni dihasilkan? Landscape ni dapat dilakukan dengan memilih dan menyusun elemen-elemen landscape seperti tumbuhan, struktur, air dan batu-batan untuk mewujudkan ruang seperti yang kita hendaki. Okey, itu ialah landscape. Okey. Jadi kesimpulannya landscape ni ialah hiasan ataupun susun atur di luar persekitaran luar rumah kita. Okey, dekat luar rumah kita memang semestinya ada landscape. Okey, dekat kawasan sekeliling kita, bila kita keluar kita tengok landscape macam mana. Okey, tu ialah landscape. Okey, kita tengok sejarah perkembangan reka bentuk landscape. Reka bentuk landscape ni terawal dikesan pada Taman Gantung Babylon, Iraq pada tahun 600 sebelum Masihi. Okey. Taman Alhambra di Spanyol yang dibina pada akhir abad ke-11 juga adalah contoh awal reka bentuk landscape bercirikan Islam yang hebat. Okey, kita tengok gambar tu. Okey, Taman Gantung Babylon, gambar foto 5.1. Okey, awak boleh tengok dalam buku teks awak gambar ni. Okey, Taman Gantung Babylon.
Gambar foto 5.2 ni Taman Alhambra. Okey, Taman Alhambra ni ialah reka bentuk bercirikan apa? Kita tengok. Bercirikan Islam. Okey. Kita tengok seterusnya. Reka bentuk landscape pada abad ke-15 dan ke-16 banyak berkisar tentang pemandangan di Belanda berdasarkan karya catatan yang dihasilkan. Okey. Pada abad ke-17 muncul landscape klasik yang menggambarkan landscape Arcadia, iaitu tempat legenda Greek purba yang terkenal dengan keindahannya. Okey. Perkembangan landscape di Malaysia bermula seawal abad ke-14, itu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya kat sini pada abad ke-14 ni dekat Malaysia dah ada seni reka bentuk landscape. Okey. Kita tengok. Kesan peninggalan penjajahan Portugis, Belanda dan British di Tanah Melayu mewujudkan landscape berkonsepkan rekreasi dan kawasan lapan seperti Taman Tasik Taiping, Perak pada tahun 1880, Taman Botani Pulau Pinang pada tahun 1884 dan Taman Botani Perdana Kuala Lumpur pada tahun 1888. Okey. Mulai tahun 1970-an, reka bentuk landscape di Malaysia lebih tersusun dan teratur. Okey. Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan, okey, dan Jabatan Landscape Negara 1 Januari 1996 bertanggungjawab menjaga hal berkaitan landscape ni lah. Okey. Maksudnya kat sini apa? Maksudnya pada tahun 1970-an kerajaan kita dah mula menyusun atur reka bentuk landscape dengan lebih tersusun dan teratur lah. Okey. Untuk apa kita buat macam ni? Untuk apa? Untuk menarik minat pelancong dan juga rakyat Malaysia untuk mereka menghargai keindahan landscape ni lah. Okey. Sebagai contoh, pelbagai pertandingan telah dianjurkan seperti penganjuran Putrajaya Floria, okey, pameran orkid, pameran bonsai dan sebagainya. Okey. Itu untuk kita menarik minat pelancong dan juga rakyat Malaysia untuk menghargai keindahan landscape. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey. Prinsip reka bentuk landscape. Kita tengok. Ada dua jenis prinsip reka bentuk landscape. Yang pertama, landscape lembut. Yang kedua, landscape kejur. Okey, kita tengok landscape lembut ni apa? Landscape lembut ni merujuk kepada elemen-elemen yang hidup termasuk bunga, tumbuhan renek dan pokok. Okey, bertujuan untuk apa? Untuk menjadikan landscape kelihatan cantik. Okey, mewujudkan aura dan mencerminkan perasaan penduduk. Okey, kebanyakan landscape lembut ni kita tengok dekat mana kita berjumpa. Okey, landscape lembut ni kita boleh tengok dekat mana? Dekat bandaraya besar lah. Okey, akan ada macam satu taman di tengah-tengah roundabout. Okey, itu adalah salah satu contoh landscape lembut. Okey, itu kita biasa tengoklah dekat roundabout, ada dekat tengah-tengah tu ada taman ke, tanam pokok apa semua kan. Okey, itu ialah landscape. Kita tengok gambar, contoh gambar apa tu? Gambar taman. Tengok untuk landscape lembut. Okey, kita tengok yang kedua, landscape kejur. Apa tu landscape kejur? Landscape kejur ni dia merujuk kepada elemen-elemen keras atau objek bukan hidup seperti kayu dan batu. Contohnya laluan berjalan kaki, arca, air terjun dan elemen-elemen lain lah. Okey. Biasa landscape kejur ni kita akan jumpa di mana? Kita akan jumpa di mana? Di taman-taman rekreasi ataupun tempat kita jogging. Biasa kita akan jumpalah landscape kejur ni. Okey, tujuan dia untuk apa dibuat dekat taman-taman rekreasi ni? Untuk menarik perhatian dan setiap landscape yang dibuat tu ada fungsi-fungsi yang tertentu lah. Okey, kita tengok gambar ni. Ada pondok semua, ada air. Okey, tu untuk landscape kejur. Okey, biasa landscape kejur ni dia buatan manusia.
Tengok peranan dan fungsi. Apa peranan dan fungsi reka bentuk landscape ni? Kita tengok untuk estetik. Okey. Kita tengok yang pertama, membentuk ruang yang lebih menarik, mencantikkan pemandangan, mengelakkan kebosanan, melembutkan pemandangan pada bangunan, dan yang terakhir melembutkan persekitaran. Okey. Kalau kita faham dekat sini, fungsi estetik ni dia lebih kepada perasaan kita lah ataupun emosi kita. Okey. Penghasilan dia adalah ke arah keindahan semata-mata untuk kita rasa macam bila kita tengok cantik kan, kita akan rasa tenang. Okey. Bila kita tengok pemandangan landscape yang cantik, kita suka. Okey. Tu dia lebih kepada perasaan ataupun emosi kita lah. Okey. Kita tengok untuk ekonomi pula. Apa fungsi dan peranan reka bentuk landscape untuk ekonomi? Kita tengok. Yang pertama, memberi faedah kepada negara dan masyarakat dari segi rekreasi, kesihatan, pendidikan dan pelancongan. Okey, yang kedua, sumber pendapatan kepada pereka landscape. Dan yang ketiga, sumber ilham kepada pengkarya. Okey. Tujuan dia kat ekonomi ni adalah untuk mendapatkan hasil sekali. Maksudnya, dia cipta landscape tu untuk menarik perhatian dan mendapatkan hasil. Sebagai contoh, kita boleh tengok dekat tempat peranginan, bila kita nak masuk, dia kenakan bayaran. Okey, jadi bayaran itulah yang kita kata sebagai sumber ekonomi. Okey, faham? Itu untuk ekonomi. Kita tengok pula untuk fizikal. Apa peranan dan fungsi reka bentuk landscape untuk fizikal? Kita tengok. Memberikan perlindungan ataupun teduhan, menyejukkan iklim. Okey, mengawal pencemaran alam, menjadi tirai atau dinding, mengarah pergerakan, imbangan ekologi dan juga mengawal hakikat. Okey, mungkin dibina landscape tu untuk tujuan dia. Okey, sebagai contoh untuk mengawal hakikat tanah ni, kalau kita tengok dekat mana kita boleh tengok landscape yang dibina untuk kawal hakikat tanah ni. Kita boleh tengok dekat di tepi-tepi highway. Okey, kat tepi-tepi highway tu kenapa ditanam rumput-rumput palsu? Okey, tujuan dia untuk apa? Bukan sekadar untuk mencantikkan landscape ataupun persekitaran tu, tapi dia untuk mengawal hakikat tanah. Okey, tu untuk fizikal. Okay. Kita tengok pula yang terakhir. Kita tengok alat, bahan dan simbol dalam penghasilan pelang reka bentuk landscape. Okey. Untuk hasilkan landscape yang cantik ni ataupun yang menarik, kita tak terus buat landscape tu. Kita kena perlukan pelan terlebih dahulu untuk kita kaji apa macam mana landscape yang kita kena buat. Okey. Kita tak ada bila kita dapat idea kita terus buat, tak ada. Kita kena buat pelan dahulu. Jadi kita akan tengoklah macam mana atau apa bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan pelang reka bentuk landscape itulah. Okey. Pelang ni dia dihasilkan dengan menggunakan alatan, bahan dan simbol tertentu. Okey. Simbol adalah elemen yang paling penting dalam penghasilan pelang reka bentuk landscape. Kita tengok yang pertama alat. Alat apa yang diguna? Pensel teknikal, pen teknikal, pembaris, pensel warna, sesiku segitiga, sesiku T, French curve, stensil huruf dan template seni bina. Okey, ni untuk alat yang dia akan guna. Okey, yang dia biasa gunalah. Okey. Benda ni dah biasa tengok kan. Pensel teknikal, pen teknikal ni. Kita tengok pula untuk bahan. Bahan yang diguna ialah kertas suris dan kertas lukisan lah untuk dia buat pelang tu. Dan yang terakhir iaitu simbol. Okey, simbol. Kita tengok dekat simbol. Kita tengok ada beberapa jenis simbol untuk menunjukkan pokok tu. Okey. Kita ada pelbagai jenis pokok untuk buat landscape ni. Kita akan guna banyak pokok untuk buat landscape. Okey. Kita tengok simbol dia. Pokok palma macam mana. Simbol untuk pokok macam mana. Simbol untuk rumput dan pokok renek. Okey, setiap pokok renek tu ada berbeza simbol, warna. Kita tengok. Sama juga dengan pokok, dia ada banyak simbol. Dan juga pokok palma pun dia ada banyak simbol. Okey.
Dan yang seterusnya lantai dan dinding, simbol lantai dan dinding. Okey. Kalau kita tengok setiap simbol ni dia mempunyai bentuk ataupun simbol-simbol yang berbeza untuk membezakan antara satu jenis pokok dengan pokok yang lain lah. Okey. Jadi tu untuk alat, bahan dan simbol yang digunakan untuk kita buat apa? Pelan dalam reka bentuk landscape ni. Okey. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Okey. Yang seterusnya kita akan sambung pada kelas minggu hadapan. Jadi hari ini kita belajar mengenai apa? Sejarah perkembangan reka bentuk landscape dan prinsip reka bentuk landscape. Apa yang kita tahu mengenai landscape, apa itu landscape dan macam mana reka bentuk landscape ni berkembang. Okey. Jadi apa yang digunakan, alat, bahan dan simbol yang digunakan untuk buat pelan dalam reka bentuk landscape lah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Semoga kelas kita pada hari ini mencapai objektif yang kita tetapkan. Okey. Semoga awak semua dengar, tonton video ni sehingga habis. Okey. Untuk apa? Untuk pembelajaran kita hari inilah. Okey. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.